Right. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, minggu ini nampaknya kita hanya lewat 5 minit sahaja. Minggu lepas kita lewat sampai satu jam disebabkan oleh ketidakcekapan saya nak letakkan dokumen lagi dekat Facebook, nak apa kan. Right. So hari ni hari ke-26 ya Malisa? Puasa. Dah ke-26. Alhamdulillah. Right. Okay. Right. Cikgu-cikgu semua boleh nampak. Oh, Dr. Sas is here. Dr. Sas, today we didn't have to call you, so we are getting better, Dr. Sas. So, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, kita di Ramadan yang ke-26, sekejap lagi raya. Minggu depan insyaAllah saya okey saja kalau kita nak buat kuliah FB Live ni. Tapi cikgu-cikgu macam mana? Ada mood ke nak apa sambung? Nanti end of this hour, cikgu-cikgu cakap sama ada nak apa tu, nak buat kuliah juga minggu depan ke macam mana kan? Okay, right. Sebelum tu saya nak tanya Cikgu Malisa satu benda. Malisa, come. What is this? Tak gerak. What is that? Tak apa. It's okay. Itu recording video lektor. Tapi sekarang ni jalan je. Oh, okay. Kita live. So it's not recording? Record. Okay, right. Okay, kita mulalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dah berapa kali bismillah dah kan? Okay. Tajuk kita minggu ini adalah penaksiran programatik dan penetapan objektif dalam rancangan pendidikan individu. Saya rasa ini adalah video saya yang keempat ke yang kelima dan kita sama-samalah belajar ya cikgu-cikgu. Saya rasa it's okay kalau cikgu ada benda-benda yang cikgu tak faham, it's okay. Kita akan usahakan bit by bit. Yang pentingnya kita sabar dan kita willing untuk belajar kan cikgu-cikgu? Right. Jadinya tentang penaksiran programatik. Minggu lepas saya bercakap tentang proses intervensi tu kan. Kalau anak-anak di pusat-pusat intervensi kita katalah proses intervensi, tapi kalau anak-anak kat sekolah kita kata proses PNP lah, pengajaran dan pembelajaran kan. Jadi kita kata sebelum kita nak ajar anak-anak, volume mungkin Melissa? Sebelum kita nak ajar anak-anak, kita kena tahu apa level anak tu kan. Kita kena tahu. Kalau kita tak tahu level anak tu, kita tak boleh main ajar saja. Nanti anak tu berada di level yang rendah, kita ajar benda dia yang level tinggi. Lepas tu murid tu tak dapat nak tangkap dan kita kata oh memang tak pandai lah dia ni, dah jenuh ajar dan sebagainya. Tetapi sebenarnya murid tu berada di tahap rendah, kita ajar di tahap tinggi. Jadi kita nak cari mana murid tu berada supaya kita boleh ajar apa yang Vygotsky kata zone of proximal development, ZPD. Cikgu-cikgu dah belajar kan tentang ZPD di
IPG di universiti kan, ZPD, Zone of Proximal Development. Ini adalah satu teori yang dibangunkan oleh Vygotsky, dan Vygotsky kata bahawa apabila kita nak mengajar murid-murid tu kan, kita kena tahu murid tu berada di level mana. Dan selalunya apabila murid tu berada di level ni, selalunya kita kena ajar dia dalam ZPD tu, dalam zone ni. Maksudnya dia berada di tahap ni, kita ajar dia dalam zone ini. Maksudnya kalau kita ajar dia di tahap ini, insya-Allah dia akan dapat. Tapi kalau kita ajar dia di tahap ni, dia tak, kognitif dia belum sampai level tu, dia tak akan dapat tangkap. Sebab itulah bila kita ajar terlalu tinggi, murid-murid tak dapat tangkap, kita kata oh murid ni bengap lah, atau murid ni lemah lah, murid ni tak tumpu perhatian lah, ataupun kita kata kurikulum yang kerajaan bangunkan ni memang tak sesuai. We blame everything, tapi sebenarnya kita yang tersilap. Tak tahu murid tu di tahap mana. Dan kadang-kadang dulu masa saya pensyarah di Fakulti Pendidikan kan, saya sering pergi yes to Dr. Sas punya message. Okay, right. Dulu sambung balik cerita, masa saya di Fakulti Pendidikan, setahun sekali pergi observe saya punya mahasiswa-mahasiswa pergi buat praktikum di sekolah, dan mahasiswa-mahasiswa tu bila saya masuk observe dia orang kan, 90%, 90% of the time dia akan ajar benda yang di bawah sini. Jadi anak murid punya zone of proximal development di sini, dia akan ajar di bawah sini. Kenapa ya guru-guru pelatih tu ajar level sini? Satu, kerana dia tak confident nak ajar benda yang susah, dia hanya confident nak ajar benda yang senang. Dan satu, dia takut nanti kalau dia ajar benda yang susah, yang agak challenging untuk anak-anak murid dia, nanti anak murid dia tak boleh buat ke, anak murid dia mengamuk ke apa ke, nanti dia akan dapat markah yang buruk untuk dia punya praktikum. Jadi selalu dia akan ajar rendah-rendah je. Dan dia ingat, dia tanya soalan, murid boleh jawab, dia tanya soalan, murid boleh jawab. Jadi dia ingat selamatlah dia dengan Dr. Hasnah Turan. Selamatlah dia dengan Dr. Hasnah Turan. Tapi saya akan tanya dia, saya kata, kenapa you minta murid sebut nama-nama binatang? Murid dah tahu ke belum? Doktor, saya suruh murid sebut nama binatang tu sebagai set induction. Okay, set induction. Tapi sampai halfway through the lesson pun duk suruh juga sebut nama binatang. Murid awak dah tahu, kenapa awak tak introduce benda yang baru? Kenapa awak tak introduce kategori binatang sama ada berkaki 4 ke, berkaki 2 ke, tak berkaki ke? Dia cuba nak kelentong saya. Kalau guru yang dah banyak pengalaman kan, guru tu masuk dalam kelas je, dia scan sekali je, dia dah tahu murid ni tahap mana, tahap apa. Jadi ini selalunya kes-kes guru yang novice lah, guru yang di bawah 3 tahun kan. Jadi cikgu-cikgu yang berpengalaman tentulah tahu tentang zone of proximal development dan perlu tahu tentang macam mana nak ajar. Okay? So back to zone of proximal development ni, macam mana kita nak tentukan zone of proximal development? Murid-murid of course tentulah melalui pentaksiran. Ada juga yang panggil ujian diagnostik. Saya nak kongsi dengan cikgu-cikgu, apabila saya bercakap dengan rakan-rakan saya, medical specialist, doktor-doktor pakar, sama ada child psychiatrist ke, ataupun pediatrician ke, doktor pakar kanak-kanak, ataupun developmental pediatrician, iaitu pakar kanak-kanak yang bahagian developmental, bahagian anak-anak yang ada masa perkembangan ni. Bila kita sebut ujian diagnostik, kaki tangan doktor-doktor pakar perubatan ni dia berasa sangat confused. Diagnostik, maksud Dr. Hasnah, cikgu-cikgu buat diagnosis ke?
Jadi saya rasa kita kena bergerak daripada perkataan diagnostik ni, sebab diagnostik tu dia dalam bidang perubatan dia ada makna yang sangat solid. Diagnostik tu maksudnya mendiagnose, dan dalam bidang perubatan secara etikalnya hanya certain pakar saja yang boleh diagnose. Jadi saya nak ajaklah cikgu-cikgu semua supaya kita bergerak dan kita panggil pentaksiran programatik. Sebabnya saya kata pentaksiran programatik adalah daripada pentaksiran itu kita akan membina program untuk anak murid kita. Program apa? Nak ajar apa? Nak susun jadual macam mana? Nak tulis RPI macam mana? Nak susun kelas macam mana? Maklumat daripada murid ni kita akan guna untuk nak menyusun program kita. Itu yang dimaksudkan dengan pentaksiran programatik. Jadi hari ini saya akan tunjukkan contoh pentaksiran programatik untuk anak-anak yang saya rasa sesuai, walaupun di jenis kurnia ni anak-anak kami 7 tahun dan ke bawah, tetapi bila kita pergi ke sekolah saya rasa ada saja anak-anak yang dah 9 tahun, 10 tahun dari segi umur kronologinya, tetapi dia punya pencapaian dia sama macam anak yang 3 tahun, 4 tahun kan. Jadi yang saya akan kongsikan ni adalah pentaksiran programatik untuk anak-anak yang low functioning. Makanya bukan saja anak-anak yang 3-4 tahun tetapi juga untuk anak-anak yang 9-10 tahun tetapi dia punya developmental age dia adalah macam anak-anak yang 3, 4, 5 tahun. Okey. Jadi macam mana kita nak buat programatik, nak buat pentaksiran ni? Saya pun sambil duk cakap ni saya belajar butang ni ya. Right. Jadi kan cikgu-cikgu semua, pentaksiran programatik tu maksudnya kita nak tahu sebanyak yang mungkin tentang murid. Dan kita sebagai cikgu, kita perlu akui bahawa individu yang paling tahu banyak tentang murid adalah mak bapak. Sebab itu pentaksiran programatik anak-anak di jenis kurnia kita mulakan dengan temu bual ibu bapa. Dan saya dapati, maafkan saya if I am being presumptuous. Maksudnya maafkan saya jika saya membuat statement-statement yang cikgu-cikgu tak setuju. Tetapi kadang-kadang saya rasa cikgu-cikgu di sekolah berasa sangat was-was dengan kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan ibu bapa. Saya dapati bahawa cikgu-cikgu pendidikan khas kadang-kalanya dia kan, kalau dia have as little contact as possible with parents, they are happy. Maksudnya dia rasa selamat kalau dia tak perlu ada banyak-banyak kontak dengan ibu bapa. Now, cikgu-cikgu betul tak? Betul tak cikgu-cikgu? Ataupun Dr. Hasnah membuat tuduhan pelesu kepada cikgu-cikgu. Jadi bila ibu bapa rasa tak confident dengan apabila cikgu rasa tak confident dengan kemahirannya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan ibu bapa, jadi dia malas nak bercakap dengan ibu bapa, malas nak ajak ibu bapa datang ke sekolah dan sebagainya. Bagaikan okey, bila anak tu di rumah, itu anak kau. Bila anak ni berada di sekolah, ini anak murid aku. Jadi anak-anak lah, murid-murid lah. It cannot be like that. It cannot be like that. Kita mesti bekerjasama. Jadi sebab itu cikgu-cikgu sekalian, sumber utama untuk pentaksiran kita adalah ibu bapa. Di jenis kurnia, anak masuk saja kita ada satu protokol, kita ada satu borang khas di mana seorang pegawai intervensi akan duduk dengan ibu bapa dan akan tanya soalan. Dan selalunya paling minima 30 minit. Sebab kita memang tanya soalan sedalam yang mungkin. As much as possible. Dan kadang-kadang bila kita tanya mak bapak pun, dia pun like tak pastilah. Okey. Jadi kita kata kepada mak bapak, okey, kalau tak pasti,
puan balik ke rumah, puan tengok nanti dalam buku komunikasi puan boleh tulis yang sebenarnya macam mana kan, boleh tulis, boleh macam tu. Jadi pentadsiran programatik dia ada 3. 1, temu bual ibu bapa. Di jenis kurnia, anak sebelum masuk, seminggu 2 minggu sebelum masuk kita buat temu bual, dan pada yang sama kita buat observation, kita buat pemerhatian. Mungkin di sekolah tak mampu nak buat pemerhatian sebab kedebuk budak masuk. Tetapi kan saya fikir kan untuk cikgu-cikgu pendidikan khas yang tahun 1 tu, kalau anak-anak yang tipikal, kita tak sebut anak normal lah, kita sebut anak-anak tipikal. Kalau anak-anak tipikal, kan dia ada apa tu, orientasi lah, suai kenal lah, seminggu sekolah masuk, 2 minggu sekolah masuk, suruh pergi ke sekolah, tunjuk toilet dekat mana, kantin kat mana. Saya rasa benda yang sama patut buat untuk anak-anak tahun 1 yang pendidikan khas. Yang prasekolah pendidikan khas pun boleh buat. Mungkin kita seminggu, I think 2 minggu lagi selesa lah. Mungkin 2 minggu sebelum sekolah masuk, buat slot untuk ibu bapa, 45 minit satu keluarga, 45 minit satu keluarga, 45 minit satu keluarga. Mungkin selalu apa yang kami buat adalah 1 pegawai intervensi akan interview ibu bapa dan 1 lagi pegawai intervensi akan buat observation atau pemerhatian. Yang interview ibu bapa tu pun ada protokol ataupun ada soalan-soalan yang dicetak, ada borang dia. Jadi sambil dia interview tu dia tanda-tanda dia tu. Sebab di jenis kena kadang-kadang katakanlah yang interview tu Cikgu Ilya, yang buat observation tu Cikgu Hazwani, tetapi mungkin murid tu nanti bila masuk ke kelas Cikgu Alif yang mengajar. Kadang-kadang kita cuba nak susun supaya nanti cikgu yang mengajar dia tu yang interview apa, tapi kadang-kadang mungkin Cikgu Alif ada kerja lain. Jadi di jenis kurnia, siapa interview, siapa buat observation pun tak apa, sebab borang yang digunakan adalah sama. Apabila Cikgu Ilya tanda-tanda, nanti Cikgu Alif tengok dia faham. Kemudian Cikgu Hazwani ambil data daripada observation selama 30 minit ke 40 minit, hantar kepada Cikgu Alif tengok tahu. Jadi initially ada pemerhatian dan ada temu bual ibu bapa. Kemudian apabila murid ni masuk ke dalam kelas Cikgu Alif, tambahan 1 lagi, Cikgu Alif akan sambung buat observation atau pemerhatian. Maksudnya murid tu datang, kita ajar dia basuh tangan, ajar pergi tandas, ajar free play, ajar duduk di meja. Kita mengajar macam biasa, tetapi the first 2 weeks tu masih lagi buat observation. Maksudnya ni, dah ada ni maklumat daripada ibu bapa melalui temu bual, maklumat daripada pemerhatian, tetapi pemerhatian pun tu bukan pemerhatian dalam suasana kelas berjalan. Mungkin pemerhatian itu adalah 1 pegawai intervensi dengan murid. Ini warna apa? Kita nak test tengok dia kenal. Selalu kita start dengan merah, biru, putih, hitam ke, warna yang basic-basic. Kita tengok dia kenal tak. Kalau kata kita tanya merah pun diam, kita tanya biru pun diam, then tak payahlah tanya lagi sebab 2-3 kala dia tak tahu. Kemudian kita keluarkan bentuk. Tengok cikgu lukis. Ini apa ya? Ini 3 segi ke 4 segi? Tapi sebenarnya bulat. You're doing observation, dan bila kita uji sikit-sikit macam tu kita panggil probes. Ini pun satu, doktor-doktor tak suka probes. Probes tu Dr. Hasna main cucuk-cucuk tak. Kalau dalam bidang pendidikan khas, probes tu adalah ujian-ujian pendek. Kita lukis bulat, kita kata ini bentuk 4 segi ke bentuk apa? Bentuk bulat. Itu kita panggil probes kan. Jadi Cikgu Alif ni bila dia dapat laporan borang temu bual yang cikgu dah tanda-tanda jawapan dan juga borang observation, dia tak boleh ambil maklumat ni dan terus buat RPI. Dia kena tengok dulu dalam kelas dia. Bagi 2 minggu. Apa yang dalam temu bual, dalam borang temu bual ibu bapa tu dan borang yang Cikgu Hazwani isi tentang pemerhatian tu sama tak bila budak dalam kelas. Sebab kadang-kadang bila kita buat pemerhatian one to one, kadang-kadang tingkah laku dia lain. Bila masuk dalam kelas mungkin tingkah laku dia baik. Masuk dalam kelas, tengok-tengok ada 5 orang, 6 kawan, dia dah jadi
tak gerun ke confused ke apa, lain pula perangai dia. Ada setengah selalu bila kita buat observation dengan temu bual tu, kita cuba asingkan mak bapak di bilik lain, observation di bilik lain. Sebab kadang-kadang anak tu bila kita buat observation sama bilik dengan mak bapak dia mengada-gada. Jadi kita tak dapat dia punya actual behavior tu. Jadi bila masuk dalam kelas, observe lagi. Di jenis Korea, kami punya rule adalah murid masuk dan paling lewat RPI kena siap 6 minggu selepas itu. Maksudnya sebulan setengah. Ada juga setengah cikgu minggu yang kelima tu pun dah siap. Jadi dalam minggu keempat tu cikgu kena dah draft dah RPI, dah hantar surat jemputan untuk ibu bapa datang untuk mesyuarat RPI yang pertama. Dan saya kadang-kadang kita kata minggu ke-6, kadang-kadang ada juga lajak minggu ke-7, minggu ke-8 sebab cuti hari Wesak lah, cuti itulah, nuzul Al-Quran dah. Jadi cikgu kata tak ada ruang masa nak panggil ibu bapa. Ataupun cikgu tu sakit ke apa, benda-benda yang kita tak boleh nak kawal lah. Tapi seboleh-bolehnya kita nak maksimum budak masuk 6 minggu. Jadi saya minta maaf cikgu-cikgu, saya bercakap ni sebagai seorang teacher trainer lah. Saya merasa sangat menghairan. Ada 4-5 buah sekolah yang saya pernah pergi melawat. Saya pergi melawat bulan 4 RPI tak siap lagi. Ada satu sekolah tu bulan 7 tak siap lagi. Ada satu sekolah tu bulan 8 RPI tak siap lagi. Dan dia kata, kami bulan depan siap lah doktor. Bulan 9 baru nak siap RPI, baru nak buat mesyuarat dengan ibu bapa. Dan bagi saya, engkau nak mesyuarat RPI bulan 9, bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni tak mengajar ke? Kita buat RPI sebab kita nak tetapkan objektif pembelajaran dan sebagainya. Bila dah clear, kiranya macam RPI ni adalah dia punya blueprint lah. Kan? Kita nak buat apa-apa, kita perlu ada blueprint, ada perancangan dia. Jadi ada perancangan baru kita tahu apa kita nak buat. Jadi cikgu tu kata dekat saya bulan 9 baru nak siap. Jadi saya sebagai pelawat ke sekolah dia, saya tak nak kurang ajar lah. Jadi saya diam saja. Tapi gamaknya air muka saya tu penuh tanda tanya. Jadi dia kata, tapi doktor, walaupun RPI kita buat bulan 9, bukannya kita tak mengajar. Cikgu mengajar. Bulan 1, 2, 3 semua cikgu mengajar. Tapi ini salah konsep lah. Kalau kata cikgu mengajar bulan 1 sampai bulan 8 tak ada masalah apa-apa, buat apa buat RPI bulan 9? Baik tak payah buat RPI, terus je cikgu mengajar sampai bulan 12. Betul tak? Jadi sebab kita buat RPI seawal yang mungkin, apabila kita dah ready, kita dah yakin dengan maklumat kita, adalah sebab we want to have a clearer idea. Ni budak ni duk tahap mana, nak bawa ke mana. Tambahan lagi di sekolah, saya tahu bahawa cikgu bahasa Melayu lain, cikgu bahasa Inggeris lain, cikgu matematik lain. Lagilah penting RPI tu supaya bila dah siap RPI tu, saya cadangkan bentang kepada cikgu-cikgu dulu supaya cikgu tahu, kemudian bentang kepada mak bapak. Kalau di barat, masa anak saya Muhammad belajar di Amerika Syarikat dulu, semasa mesyuarat RPI ada 5-6 orang. Saya, Bapak Muhammad, lepas tu guru kelas, lepas tu orang daripada pegawai pendidikan daerah, akan ada ahli psikologis daripada daerah, akan ada akan ada speech therapistnya, akan ada, kalau kata Muhammad masuk kelas aliran perdana, cikgu aliran perdana pun ada. Dan semasa mesyuarat RPI tu, kita mak bapak dengan 6, 7, 8 orang. Saya rasa ni tak pernah berlaku di Malaysia lah. Tak pernah berlaku di Malaysia. Tapi yang most important, you need to talk to the parents. And then you need to share with the cikgu bahasa Melayu. Contohnya kalau dalam RPI itu adalah kita akan mengurangkan tingkah laku mengamuk dan menampar muka sendiri amar daripada 20 kali seminggu kepada 5 kali seminggu. Katakanlah itu kita punya objektif pembelajaran untuk amar. Kalau you guru kelas saja yang tahu dan you masuk ke kelas mungkin seminggu 4 kali, mungkin seminggu 4 kali you masuk Isnin, Selasa, Rabu dan Jumaat, cikgu-cikgu dan you masuk pun satu period, lain masa tu
cikgu-cikgu yang masuk pada lain masa perlu tahu bahawa untuk objektif pembelajaran Amar, kita nak kurangkan tingkah laku. Jadi kalau katalah cikgu tu dia cuba nak kontrol Amar tapi tak berjaya, cikgu matematik katakan akan pergi ke cikgu kelas. Ni Faizul, kau kata sini nak tingkah laku ni, tapi dia masuk dalam kelas aku memang dia so kena ada that collaboration between teachers. Kalau tak ada collaboration between teachers, macam mana? Cikgu kelas orang bukannya ahli bomo ke apa ke nak pling tiba-tiba anak murid semua jadi okey. Okey? Right. Saya berhenti seminit, saya nak tengok komen-komen cikgu. Nanti saya je yang duduk seronok popek-popek, cikgu-cikgu ni kata apa? Ada 32 komen. Tak ada apa, cikgu-cikgu ni Assalamualaikum, Assalamualaikum saja. Kalau Assalamualaikum tak apalah, saya sambung ya. Right, ada contoh borang saya. Coming. Cikgu Aisyah marah sekejap ya. Right. Okey, jadi dah clear dah. Cikgu semua kata alhamdulillah. Kalau kata ada hubungan dua hala yang baik, baguslah. Dan kita berjumpa dengan ibu bapa semasa first temu bual, kita kumpulkan maklumat. Kemudian setiap kali macam di Genius Kurnia kita buat mesyuarat RPI every 6 months. Itu pun ada komunikasi dengan ibu bapa, dan selain pada tu kita pun ada buku komunikasi. Buku komunikasi ni tiap-tiap hari cikgu boleh tulis, oh hari ni Amar ketuk kepala banyak kali sangat, what triggers this behavior. Minggu lepas tak ketuk banyak sangat tapi minggu ni ketuk banyak sangat. Dia boleh tanya kat situ. Nanti mak bapak akan bagi maklumat, minggu ni Amar ada masalah tidur, tak tidur sampai pukul 2-3 pagi, kemudian pukul 7 kami terpaksa kejutkan dia untuk pergi sekolah dan dia always mengamuk dan sebagainya. Kena ada komunikasi tu kan. Okey, so cikgu siapa tadi ya? Cikgu Aisyah Humaira nak tengok borang-borang. Saya tunjukkan di sini ya. Ini adalah sebahagian daripada bab. Jadi apabila kita bila kita bercakap dengan ibu bapa, semua boleh tengok ya yang ni bukan borang dia, ini adalah macam sebahagian daripadanya ya. Okey, clear. 3PK tidak terlibat dalam perancangan RPI. Ya, di Malaysia saya rasa 3PK tak terlibat sebab tak cukup kaki tangan kan. Macam kalau di Amerika, dia satu speech therapist jaga dalam 4-5 buah sekolah saja. Isnin dia pergi sekolah ni, Selasa dia pergi sekolah ni, Rabu dia pergi sekolah ni. Macam kita di sini, speech therapist yang dekat 3PK tu saya rasa kontrol berapa buah negeri, bukan 4-5 buah sekolah tapi berapa buah negeri dia jaga kan. So itu lain lah kan. Alright. Jadi bila kita bertemu dengan ibu bapa, staff, tim di Genius Kurnia, mereka dilatih apabila mak bapak masuk, kita buat ice breaking dulu. Senang ke parking tuan? Rumah dekat mana? You need to establish rapport dengan ibu bapa. Sebab ada juga kadang-kadang ibu bapa ni mungkin dia ada pengalaman yang buruk di pusat intervensi mana-mana ke, dia kata oh ini macam nak makan duit aku je tapi ni. Jadi dia dengan pemikiran yang macam tu dia datang ke Kurnia. And then tiba-tiba cikgu cuba nak build rapport, cikgu cuba nak ice breaking, tiba-tiba dia sangat sinis dan sebagainya. Ada juga jadi macam tu. Jadi apa-apa pun memang kita kena cuba establish. Ni antara soalan yang kita tanyakan. Boleh beritahu saya tentang Aisyah, apakah kekuatan Aisyah, apa yang buat dia gembira, apa yang dia buat sedih, bagaimana Encik Azlan tenangkan dia bila dia sedih, apabila dia menunjukkan tingkah laku mencabar, apa yang akan lakukan. Dan ada juga ibu bapa yang kurang pendedahan, yang tak banyak membaca. Bila kita tanya soalan kan dia terkebil-kebil je, dia tak tahu langsung tentang, especially minta maaf lah bapak-bapak, dia tak tahu anak dia suka apa sebab dia bekerja saja. And we hope that by asking this question, maybe dalam perjalanan pulang dengan isterinya dia kata anak kita suka main apa, mungkin dia akan mula berminat. Okay, so borang temu bual ibu bapa di lampiran 24. Sekejap saya cari ya.
Kemudian yang ni perhatian dalam bilik darjah ni kan. Yang ni sekejap saya cari lampiran 2.4 borang penaksiran borang 1. Macam ni lah Dr. Hasnah nak prepare macam ni. Mana tadi biodata. Sekejap saya cari. Ni apa? Ni adalah senarai semak. Muka surat berapa ni? Sekejap ya cikgu-cikgu. Ni muka surat 14. Sekejap ya. Saya cari borang temu buat ibu bapa. Ya Allah, macam-macam ada kat ni. Muka surat 33 buat saya. Sekejap Right. Turun bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini adalah contoh borang temu bual. Dah lari-lari dah pun. Okey. Boleh nampak ya parents semua. Okey. Ini adalah borang temu bual. Apakah kerisauan anda tentang anak anda? Apa yang membimbangkan? Anak saya dia suka kutip benda-benda atas lantai makan. Bila anak didiagnosis? Apa sejarah perkembangan anak? Duduk umur berapa, merangkak umur berapa? Yang duduk-duduk ni mungkin cikgu, yang ni untuk jenis kurnia mungkin cikgu boleh skip lah ya. Sebab saya rasa cikgu-cikgu bila datang Muhammad Zulhilmi tanya tentang norma baru. Nanti kita cakap yang tentang norma lama, norma baru ni sekejap ya. Right. Jadi ini adalah soalannya. Vokalisasi itu maksudnya pertuturan dia. Dia ada bunyi mama, baba tak dulu. Dan selalu tanya, bila anak nakkan sesuatu dia buat macam mana? Sebab majoriti anak yang datang ke jenis kurnia, dia tak boleh bercakap kan. Masa kehamilan dulu ada masalah tak? Lahir semasa C-section ke apa ke, yang masalah semasa kelahiran, selepas kelahiran ni kita sebagai cikgu not that useful, tetapi kadang-kadang bergunanya apa tahu? Bergunanya kita untuk bina hubungan dengan ibu. Ada satu kes dulu di Makmal Autisma. Anak dia masa usia 2-3 tahun sering kena sawan. Dan mak tu sangat trauma. Pada anak tu usia 6 tahun, mak tu bawa berjumpa saya di Makmal Autisma. Masa tu saya buka Makmal Autisma di UKM kan. Dan saya bercakap dengan mak tu, tapi sambil saya bercakap dengan mak tu, saya tengok anak tu boleh at the age of 6 boleh pegang pensel, tulis perkataan saya tak sure, tapi dia punya lukisan cantik, maksudnya dia punya motor halus dia okey. Lepas tu bila kita panggil dia boleh datang, dia boleh duduk. Dan mak tu yang bimbang. Di luar Makmal Autisma tu ada buaian. Saya duk berbual dengan mak tu, tiba-tiba dia pusing, anak dia tak ada, muka dia sangat cemas, dia lari keluar. Anak tu relax je duk main buai. Jadi saya punya conclusion of that child, anak itu ada diagnosis, tetapi kalau dia masuk darjah 1 pun anak tu sesuai masuk aliran perdana sebab dia punya skill sangat tinggi, tetapi skillnya yang tinggi itu tak matching dengan mak dia yang sentiasa worried tentang anak tu. Dan kebimbangan mak tu sebenarnya adalah disebabkan masa anak umur 2, 3, 4, 5, 4 tahun tu kan asyik sawan. Jadi mak tu yang trauma. So sometimes bila kita tanya tentang sejarah kelahiran dan sebagainya tu boleh sesuai. Tapi saya rasa nanti kalau sekolah rendah yang tentang masalah semasa kelahiran dan selepas kelahiran tu tak begitu useful lah. Jadi cikgu-cikgu sekolah rendah boleh take out kalau cikgu nak kan. Tapi yang adakah anak mempunyai masalah kesihatan, yang ni you all kena tanya. Sama ada budak tu ada sawan ke ataupun budak tu ada masalah jantung. Jadi kita tak boleh nak bagi dia rigorous exercise dan sebagainya. Nyatakan ubat-ubatan yang diambil, mungkin dia ada ambil ubat. Ada setengah mak tu dia kata anak saya kena ambil ubat sekian-sekian masa, cikgu boleh tolong tak? Kalau kata mak tu minta kita bagi ubat, kita kena ada satu borang yang mak kata dia yang minta kita bantu bagi ubat.
Sebab kita sebagai cikgu sebenarnya kita tak boleh bagi ubat kepada anak-anak. Jadi bila ada surat daripada mak bapak kata mohon bantuan cikgu untuk bagi ubat apa, then only. So that's the procedure ya. Dan juga kadang-kadang anak yang ada G6PD tu dia tak boleh makan kacang parang. Kalau dia makan kacang parang boleh menyebabkan kematian. Jadi sebab itu kita kena tahu dia punya alahan dan sebagainya ya. Right. Dr. Asnah, boleh kami dapatkan borang-borang? Boleh apa cikgu, benda ni semua kita akan masuk dalam buku dan kita akan jualkan. By that time you get the whole thing. Buku kami ni 15 muka surat, ada satu bab tentang behavior, tingkah laku, ada bab tentang adaptive, ada bab tentang pre-academic. InsyaAllah I think it's a good book. InsyaAllah kita ni ya, contoh turut berubah. Saya ni nak masukkan tu, ya Allah, tak cukup tanah. Nak buat Facebook Live ni pun main tangkap muat macam tu je. We'll try to get the forms to you ya, insyaAllah. Right. Jadi latar belakang keluarga. Kadang-kadang kita kena tahu juga sebab kita cakap dekat mak kan, mak, mami balik rumah buat toilet training macam ni. Muka dia stres je. Rupanya dekat rumah si mak tu ada anak istimewa. Mungkin kadang-kadang 2 orang jaga ibunya sendiri yang terlantar, suami bekerja dekat pekan yang lain. Kadang-kadang kita kena tahu sedikit tentang latar belakang keluarga supaya tidaklah kita pun jadi judgemental. Tengok si Ammar ni, mak bapak dia tak pernah buat apa-apa. Itu tak berkembang-kembang. Tengok si Putri. Putri, mak ayah dia sangat committed. Boleh itu, boleh. Tak tahu si Putri tu mak doktor, bapak lawyer, bibi ada 2. Yang si Ammar ni mak duduk di Kuala Lumpur, bapak duduk di Sarawak ke, ada adik pun hyper ke. So kadang-kadang kita kena tahu right. Jadi ini adalah sejarah intervensi awal. Mungkin cikgu di sekolah boleh ubah suai sikit. Contohnya sebelum ni anak ada belajar kat mana dan sebagainya kan. Right. Adakah anak anda mengalami kesukaran dalam mengadakan aktiviti bersama keluarga? Saya rasa soalan ini walaupun di sekolah rendah, you need to have this question. And kalau di sekolah menengah pun you need to have this question. Sebab kadang-kadang melalui soalan ini kan you akan dapati bahawa yang sebenarnya mak bapak tak pernah bawa anak ni keluar. Sebab dia tak confident nak jaga anak dia yang hyper ni. Jadi anak tu duduk je kat rumah. And disebabkan itu, sebab itulah anak tu tak ada kemahiran sosial. Jadi kita kena tahu ya kerisauan mak bapak tu macam mana. Tidur, cikgu kena tahu tentang anak murid ada masalah tidur ke tidak. Sebab kalau dia ada masalah tidur di sekolah dia akan, kalau kata malam di rumah dia tak tidur, di sekolah dia akan tidur. Yang cikgu ni, dia ni asyik tidur je, nanti guru selalu kata aku tak mengajar ke apa kan. Tapi yang sebenarnya anak tu ada masalah tidur. Adakah anak mengalami kesukaran untuk makan? Ini pun kita kena tahu sebab kemahiran makan di kantin tu kita kena ajar. Kalau anak di tahun 1 tu kita mula ajar dia beratur, beli makanan, duduk makan dan sebagainya. Cikgu jangan ingat di sekolah kita hanya ajar yang akademik saja. Sebab kalau dia tak tahu macam nak beli makanan sendiri, nak duduk, nak suap makan sendiri, nanti pergi sekolah menengah, siapa nak babysit dia? Nanti dah lepas sekolah menengah, nak bekerja, nak apa, takkan ada babysitter nak ikut dia kan? Right. Itu kemahiran untuk urus diri. Ini gosok gigi dan sebagainya. Bila kita tanya mak bapak tu, kita tanya very briefly dan di tempat kosong tu cikgu akan catat. Yang cikgu yang buat pemerhatian anak tu nanti dia punya borang tu adalah lebih detail ya cikgu-cikgu. Alright. Apakah perkara yang diminati oleh anak anda? Yang ini, soalan ini berguna untuk kita nanti apabila kita nak buat ganjaran. Okey, kalau you siapkan you punya kerja, nanti cikgu akan bagi ganjaran. Jadi dia suka stiker ke, dia suka benda yang berputar-putar ke, dia suka mewarna ke, dia suka kartun ke. Kalau dia suka kartun Naruto, mungkin kita boleh photostat gambar Naruto. Bila dia buat kerja, dia dapat satu gambar Naruto yang dia boleh warnakan. Jadi kita kena tahu minat dia kan. Apakah tingkah laku mencabar. Yang ini kan tanyalah sebelum anak tu masuk dalam kelas. Kalau cikgu tahun 1, tanya. Supaya nanti hari pertama tu kan, hari pertama first time budak tu nak masuk,
dah tahu dah, oh hari ni kelas ada 7 orang budak, dan 7 orang budak mak kata 3 orang kaki menjerit, yang 3 orang kaki menjerit seorang tu suka lari, yang seorang suka pukul, yang at least you already know. You already know anak-anak murid dalam kelas you tu macam mana. Jadi tak adalah hari pertama tu baru nak buka pencak silat, nak baru buka bunga silat dan sebagainya kan. Right. Banyaknya komen saya tak terbaca tapi bolehlah. Cikgu Syarul Akmal, kemahiran mengurus diri akan termasuk dalam school readiness checklist sebelum masuk sekolah. Ya. Kita kena tahu apa tentang ni. Jika orang lain selain ibu bapa ialah penjaga utama, siapa yang akan dipromote? Kita kalau seboleh-bolehnya kita galakkan mak bapak untuk datang. Dan mak bapak ni kadang-kadang kan dia kerja. Inilah masa gunanya guru penolong kanan. Guru penolong kanan kena call dan kena buat suara puan kena jadi bad cop macam tu. Kalau kata keluarga tu hantar bibik, jangan terima. Tak boleh. To a certain extent, the family need to be responsible for the child. Kalau katalah bapak bekerja di Sarawak, mak ni, kalau atuk nenek datang, dan atuk nenek tu adalah jenis yang dia memang tahu is acceptable. Cerita tentang atuk nenek tu, ada kami dalam kelas intervensi awal, ibu bapa kena masuk dan ibu bapa kena buat intervensi dengan anak. Ada satu family tu mak kerja, bapak kerja, dia hantar atuk. Tiap-tiap minggu atuk tu datang. Datuk tu dia masuk saja bilik intervensi, dia buka surat khabar, dia nak mula baca surat khabar. Maksudnya bila kita kata penjaga kena datang, dia nak datang secara physically tapi dia tak buat. Di jenis kunia kita suruh mak bapak datang tu adalah sebab kita nak tunjuk, okey kalau nak mengamuk buat macam mana, kalau nak ajar toilet training macam mana. Ni atuk ni duk macam tu. Dah lah atuk ni umur 60-an. Kita punya cikgu tu umur 27. Cikgu tu nak tegur atuk pun tak. Yalah kita budaya timur kita menghormati orang tu. Datanglah Dr. Hasnah nak buat macam mana atuk ni. Dan bila atuk, jom atuk kita lari dengan cucu. Semuanya atuk kena buat. Cikgu makan gaji buta ke? Oh ada juga kan? Macam tu. Right. Kenapa banyak sangat soalan? banyak sangat komen. Saya cubalah Right. Okay. Nyaris lupa. Okay. Right. Okay. Jadi kita continue ya. Continue. Ini adalah soalan yang ditanya oleh cikgu. Sekarang ni kita nak tengok senarai semak. Oh dia melekat ni. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Oh dia hang ya. Saya rasa dia hang sekejap. Okay. Alright. So sekarang ni saya nak tunjukkan kepada cikgu borang senarai semak yang digunakan oleh pegawai intervensi masa dia buat pentaksiran pertama kali. Mak bapak di temu bual, kemudian cikgu buat observation, dan borang ini juga digunakan oleh cikgu-cikgu. Borang ni agak panjang tau cikgu, agak panjang. Jadi kita tengok secara laju jugalah ya. Secara laju. Okey. Ini adalah senarai semak kemahiran kanak-kanak berkeperluan khas. Di Genius Kurnia, sebab kami bukan sekolah, jadi kami tak guna terminologi murid berkeperluan khas. Kami masih guna terminologi kanak-kanak berkeperluan khas. Okey, jadi ini adalah senarai semaknya dan scoringnya tu sangat simple. Scoring tak boleh complicated cikgu. Scoring tak boleh 10. Kosong tu apa, 1, apa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti kan seorang budak untuk kemahiran ni, seorang budak dapat 7, seorang budak dapat 8, seorang budak dapat 9. 7, 8, 9 ni apa beza? Tak payah. 0, 1, 2 je. Kosong tu maksudnya tak boleh buat langsung. 2 tu maksudnya boleh buat dengan baik, dengan konsisten dan berdikari. 1 tu maksudnya dia boleh buat tapi sama ada masih perlukan bantuan ataupun kalau tak dibantu dia buat tapi tak cantik. Okey? Right. Itu skor dia. Senang je. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Okey. Jadi kita mulakan dengan sosial dan bermain. Dan kita tengok soalan-soalan ni dia lebih sesuai untuk anak-anak yang di sekolah rendah. Cikgu-cikgu yang di sekolah menengah, saya cadangkan dari segi kemahiran sosial, cikgu fikirkan apa dia kemahiran sosial yang dia ada. Boleh tak dia berinteraksi dengan kawan-kawan? Boleh tak dia mengikuti perhimpunan? Boleh tak dia belajar dalam kumpulan? Boleh tak dia duduk makan
dan boleh tak dia bukan saja dia melakukan aktiviti dengan kawan-kawan dia, tapi semasa dia buat aktiviti tu dia rasa seronok ke tak. Sebab manusia ni, we are what we call social animals. Maksudnya kita ni adalah individu yang sangat suka berada dengan orang lain, enjoy each other's company. Sebab itulah semasa tempoh PKP ni kita dinasihatkan untuk social distancing, kita dinasihatkan untuk penjarakan sosial. It's very difficult for us to do that because it goes against our nature. Naluri kita adalah sentiasa nak berkawan, nak rapat, nak main sama-sama, nak makan sama-sama. Kan setengah cikgu-cikgu tu waktu rehat dia tu kan, alamak boringnya, tak ada kawan lah nak ajak pergi makan mi rebus dekat kantin. Sebab makan seorang-seorang tak syok. Tapi kalau makan, sambil makan tu ada kawan sambil sembang tu, rasa itu yang kita maksudkan. We are social animals. Tapi kita kena tengok anak murid kita, dia ada tak enjoyment bila dia duduk dengan orang lain. Kalau dia tak ada enjoyment, maksudnya dia tak suka nak buat benda sama-sama dengan kawan lain, kita kena figure out why. Ini maksudnya dia ada isu kemahiran sosial. Now, di sini kita bahagikan untuk kanak-kanak kecil ya, saya terangkan sikit. Ini adalah kita mula dengan sosial bermain dengan tahap bermain. Tahap bermain ni ini dia main berinteraktif, dia main ikut fungsi mainan, dia bermain olok-olok. Bermain olok-olok ni maksudnya pretend play. Dan yang ini role play. Dia pura-pura jadi cikgu ke, dia pura-pura jadi doktor ke. Yang ni dia main secara interaktif dengan kawan-kawan. Main sorok-sorok, main musang dengan ayam dan sebagainya kan. Tahap interaksi pun, tahap interaksi mula dari sini bermain bersorangan jauh dari rakan. Hanya memandang dan memati, bermain berdekatan, mengambil giliran, bermain bersama. Sebab apa tahu sebab apa kita ada soalan-soalan ini? Sebab inilah yang akan jadi scoring kita. Nanti bila murid dalam kelas, sebab di Genius School ni yang kami ajar murid-murid untuk bermain. Majoriti anak-anak kami adalah anak autism yang memang tak ada kemahiran sosial. So kita kena ajar. Jadi apa cikgu-cikgu yang sekolah menengah, especially saya rasa yang sekolah menengah tu, dia akan susah sikit macam mana nak adapt cara Genius School ni buat kerja. But cuba fikirkan ikut usia dia tu, social skills dia macam mana. InsyaAllah nanti kalau saya balik ke UKM, saya akan buat senarai simak sosial untuk remaja. That would be very interesting kan. Jadi kita bermula dengan kemahiran sosial, kemudian bahasa dan komunikasi. Bahasa ni dia selalu mula dengan pra-pertuturan. Maksudnya sebelum dia bertutur, dia perlu ada kemahiran gross motor imitation ni, meniru pergerakan motor kasar, meniru bunyi, meniru pergerakan dalam lagu. Contohnya Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and in his farm is quack 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 ke apa, dia tiru pergerakan tu kan. Kemudian meniru perkataan, kemudian mengambil giliran. Ini semua adalah kemahiran pra-pertuturan. Kemudian kita ada bahasa, kita ada dua. Yang ni cikgu-cikgu kena tahu. Satu adalah apa yang kita panggil bahasa reseptif dan satu lagi adalah bahasa ekspresif. Bahasa reseptif tu maksudnya dia tak boleh bercakap, kita bercakap dia faham tak? Itu yang kita kata reseptif. Orang cakap, dia receive tu, dia faham ke tidak? Jadi macam anak saya Muhammad 26, dia tak boleh bertutur, tapi kalau saya kata Muhammad ambil bantal lapik kepala tu, dia akan ambil bantal, dia lapik kepala. So it's quite panjang kan. Dia tak boleh bertutur tapi dia tahu mak dia suruh ambil bantal, suruh lapik kepala. So dan kita ukur bahasa kemahiran bahasa reseptif ni dari segi mengikut arahan, mengikut dia kenal kata nama, kenal kata kerja, lari, tidur, main, panjat, lompat, mengenal emosi. Untuk budak-budak yang tahap rendah ni selalu gembira, marah, sedih je lah. Nanti bila dia dah advance masuk prasekolah tu, barulah kita guna emosi kecewa yang more difficult. Tapi dekat tahap ni kita basic-basic saja dulu. Mengenal sekurang-kurangnya 10 kata sifat. Besar, kecil, tinggi,
panjang, pendek kan, mengenal warna asas, bentuk asas, fungsi objek. Kita makan pakai apa, dan dia ambil pinggan, gambar pinggan dia tunjuk. Bila kita nak berjalan, kita pakai apa, dan dia ambil gambar kasut dia tunjuk. Jadi dia tak boleh bertutur, tetapi bila kita tanya bila kita gosok gigi, kita pakai apa, dan dia boleh ambil gambar berus gigi. Itu maksudnya dia faham soalan dan dia faham. Jadi cikgu-cikgu kan jangan fikir hanya murid-murid yang mampu bertutur saja kita boleh ajar. Kadang-kadang saya nampak juga kalau budak tu tak bertutur, dia ingat budak tu tak terima. Tetapi kalau budak tak bertutur, boleh diajar dia masuk, dan apabila kita nak test sama ada yang kita ajar selama ni dia faham ke tidak, kita gunakan kad gambar. Okey, contohnya kita nak cek sama ada dia kenal kata kerja, lari, duduk dan sebagainya. Jadi kita letak 2 kad gambar. Satu kad gambar orang sedang tidur, satu kad gambar orang sedang berenang. Yang mana satu berenang? Dia tak boleh tutur, tapi kalau dia boleh ambil kad berenang bagi kat kita, tu maksudnya kognitif dia okey. Sistem di sini okey, cuma sistem di sini je yang tak masih lagi belum berfungsi. Okey? Right. Okey. Right, mari kita ini semua adalah bahasa reseptif, kemudian bahasa ekspresif. Nah, bahasa ekspresif kami di sini tak guna perkataan menyebut, kami guna perkataan melabel. Bila kita kata melabel, cikgu-cikgu ingat ambil label RM50 lekat kat situ. Ambil label RM3, dia ingat melabelkan harga. No, melabel means sebab kita guna perkataan labeling dalam bahasa Inggeris. Kalau cikgu tak selesa dengan labeling, cikgu boleh gantilah dengan menyebut. Jadi menyebut sekurang-kurangnya 50 kata nama. Kata nama, cawan, kerusi, meja, buku, beg, kasut, benda-benda yang dia tengok tiap-tiap hari lah. Janganlah pula kata kapal selam, jangan pula kata radar, jangan pula kata bahan nuklear, benda-benda yang sehari ada tu kan. Menyebut 30 kata kerja, emosi, kata sifat, benda-benda yang sama macam yang reseptif, tapi ni ekspresif. Maksudnya bila kita tanya dia boleh sebut. Okey cikgu? Right. Kemudian kita ada juga apa kita sebut bahasa pragmatik. Contohnya bahasa pragmatik tu maksudnya dia bahasa yang digunakan untuk ada tujuan. Macam tadi reseptif dengan ekspresif tu menyebut saja, tak ada tujuan apa-apa, tapi bahasa pragmatik tu dia sebut dan ada tujuan ya. Jadi selalu bahasa pragmatik tu selalu dengan meminta, dia nakkan sesuatu. Yang menolak tu maksud nak nasi ke nak mi. Dua-dua dia tak mau. Jadi dia ada no ataupun dia kata tak nak. Jadi dia maksudnya dia dah mula berkomunikasi kan. Right. Kemudian menyapa, good morning, assalamualaikum, menjawab soalan mudah, memberi komen, menjawab soalan yang ya atau tidak. Okey? Nah, pengurusan diri saya nak tunjuk kepada cikgu ya. Saya nak tunjuk kepada cikgu. Right. Cikgu Syarul Akmal, sesuai ke bagi kanak-kanak non-verbal diajar berkomunikasi dengan cara sign language? Dia kan sign language boleh, kad gambar boleh ataupun PAX, dan ada juga yang menggunakan tablet. Dan kaedah-kaedah mengajar anak tak boleh bertutur tu untuk berkomunikasi sama ada menggunakan sign language ataupun kad gambar PAX ataupun makaton ataupun menggunakan tablet ni, ini semua di bawah satu payung yang kita panggil AAC ataupun Augmentative and Assistive Communication. Okey, ini bawah AAC. Cikgu Syarul Akmal, apa tu cikgu ke terapis ke apa? Bila itulah saya sedihlah cikgu-cikgu
cikgu-cikgu kita tentang AAC pun tak tahu, tak pernah mendapat latihan kan. InsyaAllah kita usahakan ya cikgu-cikgu ya. Jadi sekarang ni poin saya di sini, saya tunjuk ni tentang senarai semak tentang latihan ketandas. Saya nak tunjuk macam mana kita punya pentaksiran tu nanti kita akan bawa ke borang RPI. Jadi masa pentaksiran tu kita tengok okey, latihan ketandas kita ada 11 sini cikgu ni buat sampai rutin ketandas seperti item satu secara tertib, pergi ketandas di luar kelas dan kembali semula. Okey, katalah pada mulanya kita nak mula 11 saja kan. Kita nak mula 11 saja. Jadi kita tanda tutup pintu tandas, dia tak boleh, tanggal seluar dia tak boleh, duduk di meja kosong. Cuma dia boleh okey, semua kosong boleh duduk saja. Yang ni je. So definitely dalam 11 kemahiran untuk pergi tandas tu dia tahu satu, makanya ini perlulah masuk dalam borang RPI dia. Jadi kita tengok alamak 11 langkah ni dia boleh buat satu saja. Ingat tak hari tu saya ajar macam mana nak tulis RPI. Bila kita menulis objektif RPI dia kena ada SMART. Specific, measurable, achievable, relevant dan time related. SMART. Bila kita tulis objektif kita tu kena capai ciri SMART ni. Kalau tak capai then tak boleh. Jadi kita katalah okey, pada bulan Januari Ammar daripada 11 langkah ni Ammar boleh buat satu saja. Dan Ammar ni dengan behavior dia, dengan tingkah laku dan sebagainya, rasanya nak toilet train semua ni mau setahun baru dapat ni. Jadi kita tak bolehlah kita kata pada bulan Julai Ammar boleh menjalankan 11 daripada 11 langkah kemahiran ketandas. Kita kata mungkin 11 ni kita boleh target maybe 5 saja. Jadi kita tulis dari situ. Kita tulis pada bulan dia masuk Januari dan kita ada mesyuarat dengan mak bapak bulan Februari dan kita tulis itu pada hujung Jun 2020 Ammar boleh menjalankan 5 daripada 11 langkah kemahiran ketandas secara berdikari. Apabila kita buat ayat macam tu, itulah objektif RPI kita yang sangat SMART. Okey. Okey, Cikgu Muhammad Nur kata secara teori. Secara praktikalnya macam mana? Nanti Cikgu Muhammad Nur Syafiq, Encik Syarul Akmal parent. Okey. Sorry, tak apalah. Parents pun baguslah belajar ya, Encik Syarul Akmal. Right. Malisa. Yang Cikgu Muhammad Nur Syafiq yang kata nak belajar secara hands on tu mungkin boleh bagi idea, nanti saya cuba. Saya rasa kalau seminggu sekali ni pun seminggu sekali kita share 1 hour tu okey juga. Dah 1 jam dah cikgu, kita bagi lagi 15 minit ya. Okey, Puan Maya kata mohon doktor buat ladap. Boleh. Nanti kita buat macam mana ya. Setuju Maya. Okey. Saya ikut semua langkah. Sebulan saja anak saya. Ini parent di Jinas Kurnia ni, Puan Maya Kazrik. Okey. Jadi itu saya nak tunjuk macam mana kita nak link. So kita, sebab masa dah tamat, bagi cikgu yang ada soalan boleh tanya soalan. We'll go through the borang senarai semak tu. Lepas tu nanti kita ni. So basuh tangan. Kemudian rutin makan, rutin semasa makan, rutin selepas makan, membuka stokin dan kasut, memakai stokin dan kasut, berus gigi, mencuci muka, pakai bedak dan sebagainya, beli makanan di kantin. Jadi kalau cikgu tanya saya, doktor, apa kemahiran urus diri yang kita nak fokus di sekolah, saya suruh cikgu fikirkan tentang rutin di sekolah. Bila dia datang ke sekolah, kemahiran urus diri apa? Dia perlu buka kasut ataupun dia perlu buka stokin, dia perlu susun, dia perlu masuk, dia perlu cuci tangan. Jadi
those are the things that dia perlu tahu, tetapi bukan maksudnya semuanya cikgu nak ajar. Untuk kemahiran adaptif, dekat situ kita senaraikan cuci tangan, gosok gigi, pakai bedak cuci muka apa semua. Tak bolehlah cikgu target semua. Bagi saya dalam semua kemahiran urus diri tu yang paling penting sekali adalah kemahiran bertandas. Kalau anak tu sampai darjah 5, darjah 6 tak boleh pergi tandas, sakit dada cikgu, betul tak? Jadi kalau seboleh-bolehnya tahun 1 tu kan kita cekup mak bapak dia dan kita bagi tip kepada mak bapak dia, kata buat macam ni, okey puan buat di rumah, saya buat di sekolah dan sebagainya. InsyaAllah anak tu akan boleh dapat kemahiran ke tandas dengan lebih cepat ya. Okey, ini kemahiran motor kasar dan motor halus. Motor kasar senang je, macam-macam berjalan boleh. Dan kemahiran motor kasar ni selalu tiap-tiap hari kita buat latihan. Cikgu-cikgu boleh beli tilam ya, kalau boleh tak boleh beli tilam gym yang balut dengan PVC tu, belilah saja tilam yang dekat kedai-kedai perabot yang satu, tilam bujang RM40 tu, beli 2 dan susun dan ajar anak murid untuk buat tungging buyung lah, untuk merangkak, untuk menyusul. Kalau kata anak low functioning, kalau dia buat aktiviti-aktiviti macam tu, dia akan membantu mereka untuk alert dengan kita punya arahan, dia mampu nak ikuti arahan dan dia mula faham, oh kena ikut tunggu giliran dan sebagainya. Exercise is very good. Kalau cikgu mengajar anak-anak yang low functioning, cikgu dalam satu hari cikgu di anak murid di sekolah sekerat hari tu kan, mesti ada slot minimum 15 minit untuk exercise. Kalau katakan cikgu matematik, semasa exercise tu boleh ajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke, maksudnya kita terapkan pengajaran dan pembelajaran matematik tu dalam waktu exercise tu ya. Right, motor kasar senang. Motor kasar itu dia dah mula buat 2 turutan motor kasar. Kemudian di sini ada ni pergerakan motor kasar gabungan kaki dan tangan. Dia buat tu kaki pun boleh bergerak, tangan pun bergerak. One thing about jenis guna ni, sebab kami ada ramai occupational therapy, mereka yang tolong bina item-item ini ya, motor kasar bersilang. Kemudian motor kasar dalam permainan sukan. Kemudian motor halus menggenggam. Dia mula dengan menggenggam dulu, pergerakan dengan manipulasi jari. Kemudian pengeluaran motor halus dengan kedua belah tangan, mencantum objek. Dan motor halus ni. Kesediaan belajar. Okey, kesediaan belajar untuk anak-anak autism menggunakan kad gambar. Saya rasa anak-anak yang masalah pembelajaran pun kalau kita guna kad gambar pun bagus cikgu-cikgu. Sebab apa tahu? Sebab bila kita gunakan kad gambar, arahan kita tu menjadi lebih konkret. So sekejap ya, saya baca. Cikgu Muhammad Noor, cadangan saya Dr. H boleh buat secara FB Live dan Dr. boleh maklumkan pada follow sapi, ikut pada free masa Dr. akan boleh follow. Okey, tadi Cikgu Muhammad Noor kata nak something yang more than theory kan? Okey, Encik Syarul Akmal ni parent dekat jenis kurnia ke kat mana? Rahidah Adnan, Dog Safe Life. Ya, memang. Nanti saya akan cuba saya akan cuba export ke YouTube. Saya akan usahakan ya. Right, ini adalah kesediaan belajar. Menggunakan kad visual, memahami konsep, buat yang ini, kemudian yang itu. Okey, buat salin huruf-huruf, lepas tu boleh warnakan kartun Naruto. Boleh matching binatang, lepas tu nanti boleh main dengan anak patung. Bila kita letak benda yang dia suka, dia nak siapkanlah, sebab lepas dia siapkan tu dia akan dapat apa yang dia nak kan. Menjalankan tugas secara one to one selama 2 minit, memahami sistem token, menyertai aktif kumpulan. Ni pra-akademik. Pra-akademik yang ni mungkin cikgu minat lah, cikgu benda-benda pra-akademik minat lah kan. Macam padanan, kita mula dulu dengan objek 3 dimensional. Bukan 2 dimensi. Gambar 2 dimensi. Kita mula dengan benda yang 3 dimensi. 3 dimensi lebih mudah daripada 2 dimensi. Objek kepada objek, kemudian objek kepada gambar ataupun gambar kepada objek, gambar kepada gambar, bentuk kepada bentuk, warna kepada warna, nombor kepada huruf kepada huruf. Gambar kepada gambar item tak sama. Contohnya gambar apple merah kepada cantumkan dengan gambar apple hijau, ataupun gambar apple sebiji cantumkan dengan
gambar apple dekat pokok ke, apple dalam bakul. Kita mula nak bangunkan dia punya kognitif kan. Right. Classification. Apa? Buah-buahan, apple dengan apple, kasut dengan kasut. Nanti kemudian buah-buahan dengan buah-buahan, pakaian dengan pakaian. Yang pakaian tu ada seluar, ada baju, ada apa, tapi dia tahu itu satu kelas. Yang buah-buahan ni ada apple, ada anggur apa, dia tahu satu kelas. Tak adalah dia letak apple dengan kasut ke. Jadi cikgu nampak tak cara kami mengajar di jenis kurnia tu, kita mula dengan yang paling rendah, lepas tu kita make it more complex, satu tahap ya cikgu ya. Kemudian ada 2 kategori konsep berlawanan, praliteracy. Kita nak mengajar tu, kita membaca tu tak terus. Saya tengok cikgu-cikgu okey terus nak ajar ABC. ABC tu apa? Kita kena ada apa tu? Kemahiran melihat buku, menunjuk gambar dalam buku, bercerita berdasarkan. Kita kena ada dia ni. Yang bawah-bawah ni, ini adalah menggunakan modul yang kita gunakan di sini. Pramenulis, kita nak hidupkan jari kan, mula dengan mengoyak kertas, menconteng, menyalin bentuk dan sebagainya kan. Dan kemudian sistem tugasan kerja. Yang ni kan saya nak cerita agak lama lah. Okey, so saya rasa saya dah tunjukkan borang temu bual ibu bapa, dan saya juga tunjukkan borang yang kita gunakan untuk menaksir murid. Tapi saya rasa saya tak berjaya nak tunjukkan kepada cikgu maklumat yang kita dapati daripada taksir murid tu macam mana kita nak ubah ke RPI. Ya tak cikgu? Jadi sekarang soalan saya kepada cikgu-cikgu, minggu depan hari Selasa, hari Rabu nak ke tak nak? Raya hari Ahad. Okey, cepat jawab soalan. Minggu depan nak ke tak nak? Saya bagi 10 saat dari sekarang. Kalau tak ada yang jawab tu, minggu depan tak ada. Okey. Saya kira 20 saat dari sekarang. Minggu depan tak nak. Kalau kata minggu depan masih mood raya, minggu depan masih PKP, kita boleh buat hari Jumaat ke, hari Khamis ke. Kira cikgu pun dah puas lah makan ketupat dan nasi impit kan. Macam mana cikgu? Mari kita lihat. Hari ni 19, raya 24. Boleh je kalau nak buat 28, 29. Tengok ada tak yang jawab? Rabu depan, nak Rabu depan. Ya ke Encik Azizi, Rabu depan kau masa tu nak merendang second round ke? Cikgu-cikgu Rabu ke Khamis ke Jumaat? Khamis. Khamis. Okey, kita buat hari Khamis ya. Nak Rabu. Okey, so sama ada Rabu atau Khamis. Saya akan cuba dalam 10.30 lah supaya senang. Sama ada Rabu dan Khamis saya cakap, Cikgu Eliziana, Jumaat lah doktor, ini mesti nak terlebih nak merendang ayam 2-3 round. Okey, sama ada Rabu atau Khamis saya akan announce dekat Facebook saya. Ni nak topik apa ni? Kali ni punya topik tak ada tanya soalan apa pun. Nak topik apa? Nak link. Cepat cikgu, nak topik apa? Nanti saya membebel dia. Saya bagi 20 saat dari sekarang, nak topik apa? Nak tengok RIM ke? Rancangan intervensi mingguan ke? Saya rasa kalau tunjuk RIM okey jugalah. Sebab ada juga cikgu yang tanya, kalau dalam kelas saya tu 7-8 orang, macam mana saya nak tetapkan RPI dan nak menjalankan. Okey. Soalan tentang Rabu Khamis dah tutup. Sekarang ni soalan dia topik apa? Mari, topik apa? 20 saat dari sekarang. Cadangan topik, ya Cikgu Muhammad Nur, apa cadangan topik? RIM, ada seorang Cikgu Siti Nasuha kata RIM banyak. Alah yang lain nanti bawa. Okey, kita tengok RIM. Okey, set lah kita akan tengok RIM. Tapi saya nak tanya cikgu-cikgu, ada soalan tak tentang hari ni? Saya rasa hari ni macam tak ada banyak soalan. Macam apa? Faham aja. Ke nak komen ke? Kadang-kadang cikgu-cikgu, okey, setuju. RIM, okey, set RIM. Sekarang ni nak tanya,
Tak ada soalan ke untuk minggu ni? Faham aja. Faham aja. Ada apa-apa yang ni tak? Norma baru pendidikan khas. Interesting tu sebab norma baru di Genius Kurnia pun saya cerita kat cikgu kan. Budak-budak kami ni 95% adalah anak-anak autism yang tak reti bermain, yang tak reti bercakap dengan orang, yang tak reti bergaul dengan orang. Masuk ke Genius Kurnia, itulah kerja kami. Ajar dia orang bercakap, ajar dia orang main ring around the rosy, ajar duduk makan sama-sama, ajar nak bina kemahiran sosial. Tiba-tiba datang COVID-19, penjarakan sosial. Benda yang kita ajar suruh buat sekali, sekarang dah tak boleh, tak boleh. Peninglah juga kami. Tapi kami pun dalam usaha nak apa dalam usaha macam mana nak ni norma baru tu kan. Right. Okay, Encik Azizi ada soalan. Soalan hari ni bila boleh dapat modul? Masalah yang sama Encik Azizi iaitu kita ada masalah dengan ilustrasi yang nak dimasukkan tu. Ilustrasi tu the illustrator ada isu. Tapi dah nak masuk Jun kan. Alamak sedihnya. Kami hari tu target April. Okay. By hook or by crook kita target Jun. Kita akan cuba target Jun. Okay, Cikgu Aisyah Maira kata dah jelas. Okay. Cikgu Narasari ni cikgu besar dekat Sabah ni. Setakat ini faham cuma baru nampak betapa detail perkara asas. That's a good comment Cikgu Narasari kan? Baru nampak betapa detail perkara asas. I think ini adalah komen yang sangat cun. Komen sangat win. Cikgu Narasari, apabila kita mengumpul maklumat yang sangat detail mengenai murid, itulah yang memudahkan kita nak tulis kita punya RPI, objektif dan RPI, dan juga membantu kita apa yang kita nak ajar. Contohnya bila pro-academic, murid kita nak suruh murid matching. Kesilapan cikgu, bila murid tu mula belajar, cikgu suka letak padanan gambar. Buku dengan buku, gambar pensel dengan gambar pensel, tetapi dia tak tengok pun tu. Dalam pentaksiran, murid tu dia tak boleh menggenggam pun. Jadi murid nak pegang pun tak boleh. Lama-lama bila cikgu letak gambar, dia akan tengok ni memang aku tak boleh buat. Dia mula mengamuk. Cikgu tak faham yang sebenarnya murid tu dia tak ada kemahiran genggaman pun. Jadi sebab kita tahu murid tak boleh menggenggam, sebab itu kita buat padanan tu objek dengan objek. Pergilah cari anak-anak kawan kita ada tak kasut-kasut baby yang dia dah tak pakai, kita ambil supaya dia boleh buat matching kasut dengan kasut. Kemudian cawan-cawan mainan, cawan merah match dengan cawan merah kan. Ataupun kalau kita dia dah boleh match dah 3D, kita nak bergerak kepada 2D, mungkin kita pastikan kad gambar tu kita gunakan kad gambar yang kertas dia lebih tebal. Kita ada kertas biasa, gambar menggunakan kertas biasa, kita ambil kotak-kotak cardboard yang warna koko di kedai tu kan, kita gunting kotak cardboard tu, kita ambil gambar tu, kita letak kat atas gambar cardboard tu, kita beli cellophane tape yang gemuk, kita balut dia supaya air liur ke apa ke tak rosak. Jadi bila kita punya flash card tu tebal, budak nak genggam pun senang. Jadi itu yang kita katakan, kita mesti betul-betul mengenai mengenali anak murid kita, dan kita tak boleh kita tak boleh kita tak boleh nak blame anak murid kita. Okey, dah 11.47, cikgu-cikgu pun dah mula nak buat kuih raya kan. Saya belum buat lagi. Adalah cita-cita nak buat kuih raya. Jadi kan cikgu-cikgu, saya minta diri di sini sebarang salah silap saya. Saya ni saya pernah dengar cikgu-cikgu kata Dr. Hasnah ni kerja dia tak ada kerja lain mengutuk cikgu. Tak mengutuk cikgu. Tapi saya rasa saya critical in the sense that kelemahan cikgu saya sebut, sebab bila kita sebut tu barulah kita boleh merancang macam mana nak bantu cikgu. Jadi bukan nak mengutuk cikgu, but I'm constantly analysing cikgu ni kat mana, apa yang dia tak cukup kat mana. So therefore kita tahu macam mana kita nak baiki kemahiran cikgu tu ya. So hari baik bulan baik ni saya minta maaf atas kekasaran bahasa ke tingkah laku ke. InsyaAllah kita jumpa minggu depan sama ada hari Rabu dan Khamis.
InsyaAllah kita akan minta Dr. Sas untuk buat poster. So, thank you everybody. Tolonglah ni 10 hari yang terakhir Ramadan ni doakan supaya kami boleh jumpa illustrator yang mantap dan supaya modul ni boleh kita keluarkan secepat mungkin. Sangat tebal modul tu. Ada seorang tengok modul dia kata ni sendal pintu. Sendal pintu bagus. Janganlah sendal guna modul kami untuk sendal pintu ya. Okay everybody, insyaAllah jumpa lagi. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Oh, banyak lagi komen. Assalamualaikum. Bye. Sementara saya nak tutup ni banyak. Okay. Cikgu Nuraini. Thank you. Oh, panjang ni apa? Nur Zalina sangat jelas. Cikgu Muhammad Nur. Soalan hari ni untuk Dr. bagaimana nak tera RPI dalam PDP siaran? Dibuat dalam PD untuk periksa RPI. Okey. Jadi kan saya rasa kan apa ni untuk Cikgu Muhammad Nur tu, saya rasa minggu depan bila kita tunjuk RIM tu, I think you'll understand. Kita ada 6-7 orang murid dan lain-lain level macam mana kita nak buat. Okey. Nuzalina Muhammad. Okey, right. Ya, tegur kerana sayang cikgu. Right. Good luck. Okey, dah. Saya dah baca komen semua. Selamat Hari Raya. Jangan lupa hantar duit raya kat Dr. Hasnah. Assalamualaikum, bye.